Mega berarak, indah berbalam, di puput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam minggu haluan siswa saya ucapkan kepada para pelajar, khususnya pelajar baharu. Tahniah dan selamat datang saya ucapkan kepada anda semua kerana berjaya menjadi sebahagian keluarga besar Universiti Tun Hussein On Malaysia. Mulailah kiranya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Aikal selaku moderator anda pada slot pada pagi ini. Maka untuk makluman para pelajar, slot pada pagi ini bertujuan untuk merungkai segala persoalan mengenai Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum atau lebih dikenali sebagai PPUK. Untuk pengetahuan para pelajar, kita mempunyai dua tetamu jemputan istimewa pada hari ini, iaitu panel kita yang pertama yang berusaha Dr. Harliana binti Halim selaku Ketua Jabatan Sains Sosial PPUK. Dan seterusnya, panel kita yang kedua yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad K. bin Muhammad Nur selaku Timbalan Dekan Co-Curriculum PPUK. Sebelum kata mengukir bicara, diharapkan agar para pelajar dapat untuk membuat catatan atas segala maklumat dan perkongsian yang disampaikan oleh kedua-dua panel kita pada pagi ini. Sebelum kita bergerak lebih lanjut, diingatkan sekiranya anda ada sebarang persoalan yang ingin dikemukakan kepada panel jemputan kita, sila gunakan ruangan komen yang disediakan. Jangan malu, jangan segan. Kalau malu bertanya, sesat jalan. I would like to inform to all international students, if you have any questions or inquiries, please put your questions in the comment section. Maka, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput yang berusaha Dr. Harliana binti Halim, Ketua Jabatan Sains Sosial PPUK bagi menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis kita, merangkap moderator, kepada Taklimat Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum. Bersempena dengan Minggu Haluan Siswa, program Sarjana Muda semester kedua, sesi 2022-2023, saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru UTHM. Okay. Bersama dengan saya pada pagi ini adalah yang berbahagia Prof. Madya Dr. Muhammad H. Muhammad Nur, Timbalan Dekan Co-Curriculum daripada Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum. Baik, saya mulakan sedikit taklimat Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum dengan memperkenalkan latar belakang PPUK. PPUK telah ditubuhkan pada 1 Ogos 2016 hasil gabungan Pusat Co-Curriculum dan Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial Fakulti Sains Teknologi dan Pembangunan Insan. Pada tahun 2016 berkenaan, PPUK bertanggungjawab untuk mengurus dan mengendalikan kursus-kursus di bawah pengajian umum serta co-curriculum berkredit kepada semua pelajar UTHM. Untuk makluman semua pelajar yang kita kasihi sekalian, fungsi utama PPUK terbahagi kepada dua, iaitu pengajian umum yang berperanan untuk membangunkan kemahiran insaniah mahasiswa dalam merealisasikan agenda pembangunan negara ke arah warga negara patriotik dan berintegriti. Manakala bahagian co-curriculum pula berperanan utama untuk membangunkan kemahiran insaniah dalam kalangan mahasiswa melalui pembelajaran berasaskan pengalaman yang menjadi pemangkin dalam melahirkan mahasiswa holistik dan seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Untuk makluman para pelajar yang kita kasih sekalian, bagi bahagian pengajian umum, khusus yang ditawarkan di bawah pengajian umum kita bahagikan kepada dua jabatan, iaitu Jabatan Pengajian Islam dan juga Jabatan Sains Sosial. Untuk peringkat ijazah sarjana muda dan diploma, berikut merupakan kursus-kursus yang ditawarkan kepada para pelajar. Okey, khusus pengajian Islam UQI 10102 berjumlah 2 kredit,
khusus pengajian moral, khusus falsafah dan isu semasa, Islam in Malaysia, moral and professional ethics, tamadun Islam dan tamadun Asia, juga civilizational studies in Asia. Manakala di peringkat diploma, Jabatan Kajian Islam menawarkan khusus pengantar pengajian Islam, akidah, ketuhanan dan sains, falsafah dan isu semasa, dan pengantar pengajian moral. Manakala di peringkat Jabatan Sains Sosial, bagi peringkat ijazah sarjana muda dan diploma, berikut merupakan kursus-kursus yang akan ditawarkan kepada pelajar. Pertama adalah kursus kenegaraan dan pembangunan mutakhir Malaysia, kursus penghayatan etika dan peradaban, kursus Malaysian Studies and Culture yang dikhususkan untuk pelajar antarabangsa, hubungan etnik, integriti dan anti rasuah. Manakala di peringkat diploma ditawarkan kursus pengantar kenegaraan dan pembangunan mutakhir Malaysia. Keseluruhan kursus di peringkat kajian umum ini untuk makluman pelajar adalah merupakan kursus wajib diikuti oleh pelajar, dan sekiranya pelajar merupakan lepasan diploma yang telah mengambil kursus pengantar kenegaraan dan pembangunan mutakhir Malaysia di peringkat diploma, maka pelajar layak untuk memohon pengecualian khusus di peringkat sarjana muda. Baik, berikut merupakan peraturan akademik bagi program sarjana muda dan diploma. Kita ada 4 level, 4 tahap yang telah ditetapkan di peringkat pusat pengajian. Pertama, pelajar perlu mendaftar kursus secara dalam talian seperti mana yang telah dilalui. Kemudian, pelajar diberikan pengecualian kredit dan permohonan ini perlu dikemukakan melalui fakulti masing-masing. Untuk makluman semua pelajar, semua kursus wajib universiti menetapkan kehadiran pelajar tidak kurang daripada 80% sebagai syarat lulus bagi kursus tersebut. Manakala bagi urusan tarik diri dan juga penukaran seksyen, pelajar-pelajar dibenarkan untuk melakukan proses berkenaan dalam jangka masa 2 minggu pertama pengajian. Berikut saya kongsikan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di bawah Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum di bawah bahagian pengajian umum. Kami telah pun mengadakan antaranya projek-projek yang berkaitan dengan khidmat masyarakat, sebagai contoh program Ihya Ramadan, infak lampu solar untuk tanah perkuburan Islam, dan juga program bersama dengan pihak universiti seperti mana Forum Undi 18 yang memfokuskan kepada di manakah peranan universiti, program bersama Tan Sri Johan Jaafar yang menjuruskan kepada bagaimanakah pendidikan kesusastraan difokuskan kepada universiti, wacana-wacana di peringkat pengajian Islam, dan wacana kenegaraan dan pembangunan mutakhir Malaysia. Di bawah kursus pengajian umum, selain daripada itu, kita juga turut mengadakan program refleksi kemerdekaan bersama dengan Akademi Pilihan Raya, wacana etika dan peradaban, forum kekeluargaan Islam, begitu juga dengan pengisian kemerdekaan dan cabaran dan harapan. Baiklah pelajar, dalam fasa kini, kita menghadapi sedikit cabaran. Untuk graduan pada masa kini, seharusnya menguasai bidang-bidang ini bagi membolehkan pelajar maju ke hadapan. Maka, dari segi elemen-elemen yang telah dinyatakan seperti unit, kemahiran, kesukarelawanan, kepelbagaian bahasa, kreativiti dan inovasi, keseluruhannya merupakan elemen yang perlu dikuasai oleh para pelajar di peringkat sarjana muda dan juga diploma. Sehubungan dengan itu, Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum menggalas tugas besar menggarap pelajar
membangunkan pelajar, membina kemahiran pelajar mengkhusus kepada elemen-elemen ini. Baik, untuk seterusnya saya serahkan kepada moderator untuk sesi penerangan khusus kurikulum berkredit. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Harliana di atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga perkongsian tersebut dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada anda semua berkenaan pengajian umum di universiti kita. Seterusnya, saya menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad H. bin Muhammad Noor selaku Timbalan Dekan Co-Curriculum PPUK untuk meneruskan slot kita pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada moderator, sahabat saya Dr. Harliana selaku Ketua Jabatan Sains Sosial, dan seterusnya barisan pelajar yang berada di dalam talian. Saya pun mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang dan juga tahniah kerana dipilih untuk melanjutkan pengajian ke Menegara Gading di Universiti Tun Hussein Malaysia. Baik, bila bercerita tentang kursus co-curriculum berkredit ni, saya suka untuk sampaikan dengan lebih santai lah sebenarnya. Tadi sahabat saya Dr. Harliana telah pun menyebut sedikit sebanyak tentang fungsi dan juga tanggungjawab kami di Pusat Pengajian Umum dan Co-curriculum. Dan saya percaya pelajar-pelajar di hadapan saya ini telah pun faham secara umumnya terdapat dua wing ataupun komponen penting, yang mana kita ada pengajian umum yang terdiri daripada sains sosial dan juga pengajian Islam, dan juga kami menawarkan kursus-kursus co-curriculum berkredit di bawah fungsi co-curriculum. Saya juga difahamkan ada lebih kurang 300 orang pelajar yang mendaftar, dan bila masuk ke Universiti Tun Hussein Malaysia ni, dia ialah kita panggil dia Universiti Teknikal, yang mana pelajar-pelajar yang kita hasilkan daripada UTHM inilah pelajar-pelajar daripada kejuruteraan, teknologi dan juga sains. Jadi saya percaya pelajar-pelajar ni yang di hadapan saya ni bersemangat. Okey, yang mana satu masa nanti akan menjadi seorang engineer, jadi saintis, jadi teknologis. Cuma saya suka nak ingatkan di sini, kalau lihat kepada slide yang kami sediakan, contoh kalau tadi kita kata moderator, sebenarnya moderator kita ni daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Tadi saya sebelum sesi ni saya tanya daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Jadi tentulah seorang pelajar yang masuk ke program Fakulti Kejuruteraan Mekanikal ingin menjadi seorang jurutera mekanikal. Sudah pasti. Jadi apa yang menjadi cabaran sebenarnya yang seperti diterangkan oleh sahabat saya Dr. Harliana tadi, adalah cabaran pelajar pada masa kini. You masuk ke fakulti, tadi kita pun ada pelajar Ain yang menguruskan floor pada pagi ini daripada FAS, so should be menjadi seorang saintis. Cuma isu dia sekarang, cabaran pada masa sekarang adalah masuk sebagai seorang, keluar sebagai seorang jurutera mekanikal. Apa yang kita expect di industri, dia beyond academic initiative seperti yang dinyatakan dalam slide. Apa maksud beyond academic initiative ni sebenarnya? Dia beyond academic initiative maksudnya kalau you masuk sebagai seorang masuk untuk menjadi seorang jurutera mekanikal, apa yang kita expect you keluar, dia melangkaui. Bukan sekadar you keluar, okey, saya ada degree kejuruteraan mekanikal, saya ada degree fakulti sains, okey, seorang saintis. Ia tidak cukup. Sebab tu kalau di sini kami kita bolkan di situ ciri unik. Maksudnya kita ambil sebagai contoh, okey, kita ambil sebagai contoh pelajar masuk ke fakulti kejuruteraan. Saban tahun saya suka ingatkan pelajar, dan bagusnya bila kita bercakap dengan pelajar yang baru masuk ke universiti ni, kita untuk ingatkan you all yang mana every single year ribuan jurutera dihasilkan. Okey, daripada UTM, UTEM, USM, ribuan jurutera dihasilkan. Ribuan teknologi dihasilkan. Ribuan saintis dihasilkan. Jadi macam mana agaknya pelajar-pelajar yang di hadapan saya ni, termasuk juga yang teknikal MHS ni, nak tempatkan diri mereka. So sekadar kalau kita menggenggam segulung ijazah kejuruteraan mekanikal, electrical, awam dan sebagainya, ia tidak cukup.
Sebab tu saya suka ingatkan di sini, masuk ke Menara Gading ini, saya harapkan yang mana pelajar-pelajar yang been produced daripada UTHM mempunyai ciri unik ni. Sebab tu di sini kami di PPUK bantu untuk menerangkan sedikit tentang apa itu ciri unik yang mana you berkemahiran, mempunyai ciri kesukarelawanan, menguasai pelbagai bahasa. So kalau dulu kita kata pusat pengajian bahasa mesti memastikan pelajar kita graduate dengan MUET 3. Maksudnya kita kata selain boleh berbahasa Melayu, mereka juga menguasai bahasa Inggeris. Tapi menguasai bahasa Inggeris itu sahaja bukanlah ciri unik sebenarnya. Maksudnya mungkin you masuk ke UTHM ini, you menguasai bahasa Melayu, menguasai bahasa Inggeris dengan baik, tapi you juga mungkin masuk ke kelas-kelas bahasa asing yang lain, menguasai pelbagai bahasa walaupun tidak master on that particular language, tapi you tahu, been exposed kepada bahasa tersebut. Dan kemudian ciri yang terakhir kita letakkan kreatif dan juga inovatif. Yang mana ini ciri yang sukar untuk kita dapat sekiranya pelajar hanya mengharapkan pergi dan balik dewan kuliah. Okey, jadi kami di sini mewakili PPUK dan juga universiti secara umumnya mengharapkan pelajar-pelajar yang dikeluarkan daripada UTHM satu masa nanti mempunyai ciri unik. Maksudnya kalau you turn up for the interview session, you boleh kata, you boleh convince you punya interviewer yang mengatakan you have to hire me because of you punya ciri-ciri unik tadi tu. Sebab apa? Kalau you just come out dan menyatakan okay, you have to hire me because my pointing is 3.7, 3.8, is just not fair enough, unfortunately nowadays. Okay, jadi itulah hasrat yang mana kita harapkan dalam masa you masuk tahun 1, 2, 3, 4, you cuba explore segala peluang dan ruang di UTHM ini untuk mempunyai ciri unik yang kita nyatakan tadi. Baik, jadi itu usaha di peringkat pelajar. Jadi sebenarnya universiti, okay, melalui Kementerian Pengajian Tinggi telah pun menetapkan kursus core claim berkredit sebagai salah satu daripada usaha universiti secara berstruktur, okey, untuk menerapkan ciri-ciri tadi tu. Yang mana saya sebutkan bila pelajar nak mendapatkan confidence level. Okey, pelajar mungkin dia boleh graduate dengan 3.7, 3.8 or even 4.0. Tapi macam mana pelajar ciri unik yang kita sebut tadi tu untuk berkomunikasi dengan baik, mempunyai ciri kepemimpinan yang baik dan berinteraksi dengan second opinion. Kan, kalau kita jadi leader, okey, kita leader, kita kata okey, semua yang kita cakap adalah betul, tapi macam mana kita nak berinteraksi dengan grup kita bila kita berbeza pendapat dan sebagainya. Jadi kebanyakan ciri-ciri yang kita sebutkan ni tadi, yang mana seorang jurutera mechanical, awam, electrical dan saintis, teknologis mempunyai ciri unik ni kebanyakannya sukar untuk kita dapati daripada kelas. Maksudnya kalau you datang dapat 3.0, maksudnya score subjek, pergi examination memang you score, every single assessment you score, not necessarily you punya ciri unik tu. Mungkin you memang pelajar 4.0, tapi you tak boleh bercakap dengan baik. Mungkin you pelajar 4.0, tapi you tidak mempunyai ciri kepemimpinan yang baik. So ciri-ciri unik ini sukar, sekali lagi saya nyatakan, sukar untuk dapat dalam bilik darjah. Okay, dia perlu kamu explore, okay, treasure di luar bilik darjah. Di luar bilik darjah. Seperti kalau kita lihat tadi, moderator, all the technical staff yang berada di sini semuanya pelajar. So tidak dinyatakan di dalam kelas. Okay, jadi salah satu inisiatif daripada kementerian, okay, dan diminta untuk ke semua universiti awam menawarkan kursus-kursus co-curriculum berkredit. Okay, so co-curriculum ni secara umum ialah kegiatan luar kelas. Okay, kalau kita lihat kat slide yang kita sediakan, nampak ada pelajar bermain kompang. Kalau untuk makluman, pelajar ini adalah rata-rata pelajar kejuruteraan. Ada pelajar yang saya ajar di Fakulti Kejuruteraan Elektrikal di situ. Okey, mereka ini kami bawa ke pra pelancaran Olimpik Jepun. Okey, so pelajar ini sebenarnya bukan bermain kompang di kampung berdekatan. Dia bermain kompang di Jepun ketika pra pelancaran Olimpik Jepun 2020. Okey, so macam mana seorang jurutera yang working on the very technical stuff, mereka juga boleh mempunyai kemahiran bermain kompang. Bukan saja bermain kompang, tapi secara uniknya bermain kompang di hadapan mereka yang tidak tahu apa itu kompang. Okey, kalau lihat di situ kita ada program-program bersama dengan Raja Permaisuri Johor. Kalau di bahagian atas tu, macam mana pelajar-pelajar teknikal boleh juga menyanyi, boleh juga ada kemahiran berteater.
Okey, menyampaikan debat, menyampaikan pengucapan awam. Ini yang sebenarnya kita lakukan di khusus co-curriculum berkredit. Jadi ini yang sebenarnya menjadi hasrat universiti bila kita menawarkan kursus-kursus co-curriculum berkredit. Jadi bila kita sebut tentang pembelajaran luar kelas, bukan semata-mata kami di PPUK lah, bukan semata-mata kursus co-curriculum berkredit. Jadi ini salah satu kita panggil inisiatif universiti secara berstruktur, yang mana bila kamu masuk, pelajar-pelajar masuk saja ke kursus curriculum berkredit, mereka masuk bola sepak sebagai contoh. Okay, so selepas daripada itu mungkin mereka ada keinginan untuk mewakili universiti. So ada lagi kita kata pusat-pusat yang lain di bawah HEP sebagai contoh. Mungkin nanti pelajar-pelajar akan diperkenalkan kepada tim high award pelajar. Jadi di situ maksudnya pelajar dah masuk 2 kredit di co-curriculum berkredit, so mereka pun nak sambung, mereka punya keinginan untuk mungkin untuk mempertajamkan lagi kemahiran insaniah pelajar. Jadi mereka akan teruskan banyak lagi di kolej-kolej kediaman, mungkin juga nanti boleh masuk terus ke persatuan-persatuan pelajar, di fakulti-fakulti sendiri. Itu yang sebenarnya hasrat universiti. Jadi secara umumnya kursus co-curriculum berkredit adalah kursus yang menawarkan tentang kemahiran. Okey, kita nak mempertajamkan kemahiran insaniah pelajar, dan seterusnya pelajar kita harapkan mempunyai soft skill yang baik. Okey, so seterusnya. Okey, ini walaupun nanti bila pelajar masuk ke kursus co-curriculum berkredit di mana-mana kursus cuma saya minta pelajar sambil mendengar kita kata taklimat daripada kami di PPUK ni, mungkin boleh Google siap-siap Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum. So kalau Google boleh klik di situ dan cuba layari website yang kami ada. Di situ banyak maklumat-maklumat yang berguna kepada pelajar-pelajar. Tapi nanti fokus kepada apa yang akan saya sampaikan. Walaupun saya percaya nanti tentang apakah itu fungsi co-curriculum berkredit dan sebagainya, kursus-kursus yang ditawarkan memang akan disampaikan oleh pengajar-pengajar kami, sebab pengajar-pengajar co-curriculum ni memang telah pun kita training untuk sampaikan apa itu co-curriculum, fokus kepada kemahiran insaniah pelajar. Cuma saya suka untuk nyatakan sedikit di sini. Okey, yang mana salah satu fungsi co-curriculum berkredit ni, kita sebut dia co-curriculum berkredit ni KKB lah senang cerita. Okey, KKB dia punya short form dia. So KKB dia ada 3 fungsi utama. Okey, tadi disebut oleh sahabat saya Dr. Haliana, kita fokus kepada soft skill. Soft skill ni kita sebut kemahiran insaniah pelajar lah. Cuma kemahiran insaniah pelajar ni, to be honest, telah pun kementerian sebut daripada saya graduate dulu. Saya graduate daripada UTM tahun 2006. Since 2006, kementerian menyebut tentang kemahiran insaniah pelajar, dan bila sebut tentang kemahiran insaniah pelajar saja, dia turun. Kementerian dia turun terus kepada kursus co-curriculum berkredit. Sebab itu semua universiti awam dia mesti ada. Sebagai contoh, kita ada pusat co-curriculum. Kalau disebut oleh Dr. Hana tadi, kita ada pusat co-curriculum. Contoh USM ada pusat co-curriculum, UUM ada pusat co-curriculum. Yang penting mesti ada satu pusat, tak kisahlah dia bergabung ke atau macam mana, mesti menguruskan kursus co-curriculum, sebab daripada kementerian untuk cater kemahiran insaniah pelajar secara berstruktur, bersistematik, ada penilaian dan sebagainya, memang diturunkan di bawah kursus co-curriculum berkredit. Okey, cuma tadi dia melangkaui, bukan semata-mata kita kata soft skill dan juga kita kemahiran insaniah pelajar tadi tu. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 3 fungsi utama yang akan disebutkan juga oleh pengajar co-curriculum. Cuma di sini saya suka nak sebut. Pertama, memang betul yang seperti disebutkan tadi. Pertama, kita fungsi co-curriculum berkredit ini KKB fokus kepada soft skill kemahiran insaniah pelajar. Cuma dia bukanlah kemahiran insaniah pelajar itu nowadays ni kita sebut macam-macam. Okey, kalau sebelum ni kita sebut dia adalah kemahiran kerjaya, life career skills. Kita sebut juga dia adalah kemahiran kehidupan. Okey, life skills. And kalau kita kalau pelajar-pelajar yang aware of YB Menteri, okey, Datuk Seri Haji Muhammad Khalid Nordin menyebut tentang smart skills. Okey, cuma bila kita pergi kepada definisi yang diberikan oleh YB Menteri, dia smart skills ni juga dia mapping kepada soft skills. Cuma dia kata co-develop with humans. Okey, macam mana pelajar menguruskan manusia. Okey, cuma bila pergi kepada apa yang diusahakan kami di PPUK ini melalui kursus KKB, dia pergi balik kepada kemahiran kerjaya, kemahiran kehidupan. Dan yang kedua, experiential learning, yang mana pembelajaran yang disebut oleh sahabat saya Dr. Halian tadi, pembelajaran melalui pengalaman.
Jadi kalau pelajar-pelajar masuk ke kelas, mungkin boleh menjawab soalan dengan baik. Tapi mungkin pelajar-pelajar tidak boleh berhadapan dengan krisis. Jadi bila secara umum semua kursus co-curriculum berkredit ini, kita ada program luar. Nanti akan diterangkan oleh pengajar kami dengan detail. Cuma sebenarnya saya akan cerita secara general saja. Jadi semua kursus KKB mempunyai program luar. Program bersama dengan masyarakat ataupun mungkin program bersama dengan rakan kelas sendiri. Jadi di situ pelajar untuk menguruskan program, dia ada masalah-masalah tertentu, dia ada cabaran, mungkin pelajar-pelajar beraspirasi tinggi untuk memberikan impak yang besar melalui aktiviti yang dijalankan. Jadi mungkin akan berhadapan dengan masalah. Jadi pelajar dia akan berhadapan dengan masalah sebenar untuk menjayakan program masing-masing. Jadi pelajar memang kita berikan masalah sebenar dan cuba untuk selesaikan masalah sebenar. Jadi di situ pelajar akan mula memerhati, memberikan refleksi dan juga berinteraksi. Macam mana you yang biasa memang orang putih kata having hard time meeting new people. Kan? Ada pelajar memang dia tak boleh bersosial, masalah untuk bersosial. Dia menghadapi masalah untuk bila bertemu dengan orang yang baru, grup yang baru, dia memang agak ada isu. Jadi macam mana pelajar untuk berhadapan dengan masalah itu? Kan? Pelajar kelas yang pelbagai. Contoh kalau you pelajar mechanical bercampur-campur dengan pelajar daripada awam, daripada pelajar fakulti teknologi di dalam kelas co-curriculum, dan later on bila bersama dengan komuniti. Kan? Macam mana nak berinteraksi dengan komuniti. Jadi dia akan belajar melalui pengalaman. Itu yang kita kata fungsi kedua kursus co-curriculum berkredit. Jadi kedua-dua fungsi yang pertama ini, keparaisannya yang saya sebut tadi itu, keparaian kerjaya, kehidupan dan juga pembelajaran melalui pengalaman, dia mapping kepada apa yang YB Menteri sebut tentang smart skills, yang mana smart skills nowadays is very important, co-develop with humans. Menguruskan manusia. Dan tidak lupa yang terakhir. Di dalam kursus co-curriculum berkredit juga, walaupun pelajar mungkin masuk ke kursus siswa susi koreksional, SISKO daripada Jabatan Penjara Malaysia, mungkin pelajar juga akan diterangkan tentang teknologi-teknologi yang digunakan oleh Jabatan Penjara untuk menguruskan kepenjaraan. Jadi kami di co-curriculum berkredit juga cuba sedaya upaya untuk menerapkan unsur teknologi, kemahiran media, kemahiran teknologi untuk nowadays kita menyediakan pelajar berhadapan dengan cabaran revolusi industri 4.0, Industrial Revolution 4.0. Jadi di sini salah satu ataupun yang terakhir yang cuba kami di KKB terapkan kepada semua pelajar, melalui kesemua kursus. Sedaya upaya kami untuk menerapkan unsur ataupun kita kata elemen teknologi, kemahiran media dan juga kemahiran teknologi. Walaupun kita kata kita ada kursus kompang, mungkin pelajar-pelajar di hadapan saya ni dia dalam talian dah start survey dah kursus-kursus apa yang nak diambil pada semester yang akan datang ni. Jadi kesemua kursus memang kita minta, kalaulah contoh memang tidak di dalam konten menyatakan unsur teknologi, mungkin pelajar-pelajar ni bila dia bersama dengan komuniti, dia juga boleh menggunakan knowledge yang dia ada. Mungkin dia daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrikal, mungkin dia tahu tentang solar sebagai contoh. Elemen solar untuk elemen teknologi lestari. Jadi mungkin boleh menggunakan kefahaman, knowledge, pengetahuan berkenaan dengan solar tadi itu untuk bawa kepada komuniti. Sebagai contoh. Jadi fungsi yang terakhir ni sebenarnya alhamdulillah dia mapping kepada yang Wabi Menteri sebutkan tentang sharp skills tadi itu, yang mana co-develop with machines, with technologies. Di situ yang secara umumnya kita mensasarkan holistic student development, yang mana pembangunan pelajar secara holistik. Bukan sahaja dia intellectual dia bagus, tapi dia juga pada masa yang sama mempunyai kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk memenuhi keperluan yang saya sebut di awal tadi tentang ciri unik tadi itu. Baik. Jadi seterusnya saya percaya nanti pengajar-pengajar daripada kursus co-curriculum berkredit akan menerangkan lebih lanjut bagi fungsi co-curriculum berdasarkan kepada kursus masing-masing. Baik. Seterusnya kita pergi kepada peraturan. Ni saya minta untuk semua berikan kita kata attention, fokus. Sebab saya dah masuk tahun ke-9 menguruskan co-curriculum berkredit ni, ada pelajar-pelajar yang tidak boleh bergraduan disebabkan dia ada masalah dengan kursus co-curriculum.
Ada masalah kursus co-curriculum. Walaupun kita kata 2 kredit saja, kursus co-curriculum berkredit ni untuk semua pelajar 2 kredit saja. Okey, 1 kredit per semester. 1 kredit per semester. Ambil semester ni yang akan datang ni, masuk SEM 1 ambil kursus bola sepak, SEM 2 ambil sepak takraw sebagai contoh. Habis. Selesai. Tapi ada juga pelajar yang take for granted, okey, yang tidak ambil kursus co-curriculum and then di hujung baru nak ambil kursus co-curriculum. Ataupun nanti bila di hujung ada masalah because of dia LI kan dan sebagainya. Memang ada pelajar to be honest yang bermasalah, yang take for granted kursus-kursus yang ditawarkan di PPUK, yang terpaksa extend pengajian disebabkan satu kursus co-curriculum. Jadi saya minta untuk berikan perhatian agar pelajar-pelajar di hadapan saya ni semuanya pelajar yang cemerlang, tidak akan berhadapan dengan masalah lah bila untuk bergraduan nanti kursus co-curriculum, kursus-kursus pengajian umum semuanya selesai. Okey, yang pertama pendaftaran kursus secara dalam talian. Okey, jadi seperti saya sebut tadi tu, saya minta untuk sahabat-sahabat pelajar untuk lihat di website kami PPUK. Tolong dalam masa saya sampaikan taklimat ini, tolong pergi dekat Google saja Pusat Pengajian Umum dan Co-curriculum PPUK.UTHM, pergi kepada KKB, dia ada di situ. Tak silap saya ada jabatan, okey, ada drop down button, ada jabatan, pergi ke jabatan co-curriculum. Okey, pergi ke jabatan co-curriculum, di situ lihat kepada kursus-kursus yang ditawarkan. Sebab apa? Sebab kursus co-curriculum ini, dia yang pertama tu tentang secara dalam talian tu, dia adalah pendaftaran first come first serve. First come first serve. Yang mana siapa cepat dia dapat. Jadi kalau mungkin pelajar-pelajar kita kursus pancaragam sebagai contoh, mungkin di sini ada yang pernah masuk STF kan, Tun Fatimah ke, pernah di sekolah dulu masuk pancaragam, so memang eager nak masuk pancaragam. Okey, tapi because of you lambat, okey, you tak berpeluang mendaftar pancaragam sebab the first 35 baru akan boleh masuk ke pancaragam. So cukup saja kota, kita tutup. Jadi saya sarankan pergi ke website kami tu, okey, lihat kursus-kursus yang ditawarkan, kemudian saya cadangkan listkan mungkin ada 5 kursus yang you minat. Tak ada nanti you minat pancaragam, bila pancaragam tak boleh daftar, terus alamak nak daftar kursus apa ini nanti yang pelajar-pelajar yang mungkin yang non-Muslim pergi masuk pula kemahiran Al-Quran. Kan? Bukan tak boleh kan? Boleh. Alhamdulillah kita terima. Tapi mungkin you rasa janggal dan sebagainya. Ataupun mungkin pelajar-pelajar lelaki pergi mendaftar kursus bola jaring. Kan? Ataupun pelajar perempuan pergi mendaftar kursus bola sepak takraw. Yang bukan tak boleh. Kita ada pengalaman pelajar-pelajar perempuan mendaftar sepak takraw, pelajar perempuan mendaftar bola sepak dan sebaliknya. Kita terima sekiranya pelajar tu nak meneruskan, cuma macam dia sedikit janggal lah. Okay, jadi saya minta di sini, saya sarankan pelajar ambil sedikit masa, tengok ke website kami. Okay, mungkin boleh listkan at least 3 ataupun 5 kursus yang mungkin 1 tak dapat dah penuh, 2 tak dapat dah penuh, 3 tak dapat dah penuh, okay, yang keempat dapat mendaftar. Tak ada nanti pergi kursus-kursus yang you memang masuk saja. Secara umumnya kursus co-curriculum semua kita mensasarkan kepada fungsi yang sama. Yang saya sebutkan awal tadi itu, 3 fungsi yang sama. Okey, tapi mungkin you ada minat-minat tertentu, ada passion tertentu. Saya minat menari, saya minat menyanyi, saya minat berchoir. Semua tu kita ada. Kita ada lebih daripada 120 kursus. Baik. Sebab apa saya kata begitu? Sebab semua pendaftaran secara dalam talian. Jangan you kata, okey, you minat sepak takraw, tiba-tiba you tak boleh daftar sepak takraw, you kata okey tak nak lah nanti, tak nak daftar apa-apa, you pergi terus ke pergi ke pusat co-curriculum nak daftar secara manual. Tidak diterima. Saya suka katakan di sini. Saya suka nyatakan di sini, tidak diterima. Semua mesti secara dalam talian. Jangan nanti you tak boleh daftar, contoh nak daftar Cisco, nak daftar Sispa, okey, bomber. Tak boleh, you kata okey tak nak daftar lah, nak daftar manual. Tidak diterima pendaftaran secara manual. Mesti semuanya secara dalam talian. Jadi saya cakap sini listkan mungkin 3, 4, 5 and then you daftar secara dalam talian lah. You can pick anyone yang you kata any kursus yang you rasa you minat. Okey. Kemudian yang kedua, lihat di situ pengecualian kredit. Alright. So pengecualian kredit ni secara umumnya pelajar-pelajar yang saya sebutkan di awal tadi, kursus co-curriculum dia sepanjang pengajian 2 kursus saja, 2 kredit saja. 1 kredit per semester. Okey. So mungkin ada pelajar-pelajar yang dia lepasan diploma UTHM. Jadi saya suka nyatakan di sini, pelajar lepasan diploma UTHM memang dapat pengecualian kredit kedua-dua kursus.
Kedua-dua khusus, maksudnya peringkat diploma you dah ambil bola jaring dan juga pandu putih siswi sebagai contoh. Okey, ataupun you ambil pandu siswi 1, pandu putih siswi 2. Okey, di peringkat diploma. Jadi di peringkat degree, pelajar-pelajar ini daripada diploma UTHM yang selesai 2 kredit layak untuk mendapat pengecualian kredit untuk kedua-dua kredit tersebut. Maksudnya masuk saja. Okey, you tak perlu ambil khusus co-curriculum berkredit. Namun mesti dibuat melalui fakulti. Dia bukan by default, bukan masuk pelajar UTHM, diploma UTHM masuk saja. Contoh daripada diploma masuk ke apa? Mungkin fakulti kejuruteraan awam, dia buat tak tahu je. Tak boleh. Mesti menghantar permohonan pengecualian kredit itu melalui fakulti, bukan secara manual terus ke PPUK, tak. Mesti diuruskan melalui fakulti. Okey, kalau tak tahu saja, maksudnya you perlu ambil. Okey, tapi mungkin ada yang tanya, saya jawab siap-siap. Mungkin ada yang tanya, kalau saya masih lagi berminat macam mana doktor? Kan saya memang dah ambil dah peringkat diploma, pandu putih siswi 1, pandu putih siswi 2, tapi saya peringkat degree ni saya nak try nak try bomba pula lah, ataupun saya nak cuba perangkap kelana siswa pula lah. Kan boleh tak saya nak ambil? Boleh. Okay, sebab tu kita kata bukan pelajar lepasan diploma kita terus kita kecualikan, tak. Dia bukan by default. Okay, dia mesti membuat kecualian secara manual melalui fakulti. Ingat melalui fakulti. Fakulti perlu uruskan hantar permohonan kepada PPUK. Tapi sekiranya kalau you all berminat untuk teruskan kursus co-curriculum berkredit, nak tambah kemahiran bola sepak, nak tambah kemahiran renang sebagai contoh. Di sini kita ada renang. Okey, jadi boleh, tak ada masalah. Maksudnya tak perlulah proses permohonan pengecualian kredit. Okey, mungkin ada juga daripada lepasan universiti awam yang lain, mungkin daripada UNIZA sebagai contoh, kan, daripada UTM sebagai contoh. Boleh juga sebenarnya. Cuma daripada universiti awam yang lain, okey, perlu membuat permohonan tertakluk kepada kelulusan daripada yang bahagia dekan PPUK. Kita akan proses lah. Perlu ada dokumen-dokumen yang perlu dinyatakan. Cuma saya suka nyatakan di sini, pengecualian kredit perlu dihantar melalui fakulti. You all yang kena, you have to submit. Okay, you come to the counter, you say okay, you want to take the exemption credit for co-curricular credits. Okay, co-curricular courses. Okay, mesti di proses oleh fakulti masing-masing. Baik. Kemudian sama juga seperti yang disebut, yang ketiga, seperti yang disebut oleh sahabat saya Dr. Haliana tadi, tentang kehadiran pelajar mesti tidak boleh kurang daripada 80%. Ini biasa untuk kesemua kursus, bukan kata di bawah pengajian umum dan juga co-curriculum sahaja. Semua kursus tidak boleh kurang daripada 80%. Cuma di co-curriculum berkredit ini, kalau 1 minggu tak datang without excuses, okay, dia dah tolak 7.something%. Okay, come to the following week, okay, you absence without any excuses, so you akan tolak another 7.14%. Okay, so masuk saja ke kali ketiga, you tidak hadir without any excuses, so you akan dikenakan kita kata tolak persen disebabkan ketidakhadiran, another 7.14%. So maksudnya all together dah lebih daripada 20%. Okay, so kehadiran, saya suka nyatakan di sini, kehadiran bagi kursus co-curriculum berkredit ini amat penting. Jangan you kata first week tak ada, tak nak pergi, second week tak nak pergi, third week pun you tak pergi, and then third week, fourth week baru you nak masuk kelas. So sebenarnya without any excuses, okay, yang dibenarkan, sebenarnya you dah minggu keempat masuk, you sebenarnya dah gagal siap-siap dah. You dah gagal siap-siap. Yang mana kita akan keluarkan surat amaran pertama, kedua dan ketiga. Masuk kali ketiga tu maksudnya memang you dah fail terus dah. Jadi kehadiran memang amat penting. Saya akan terangkan sedikit, dia berkaitan dengan jadual waktu kami. Okey, kemudian kenapa tadi saya sebut tentang pendaftaran secara dalam talian, prepare, kita kata kursus-kursus yang you minat, sebab ada satu peraturan akademik tentang KKB ini yang amat unik dan penting sebenarnya. Kalau kita lihat di situ, dia tidak boleh tarik diri, withdraw, tak boleh tukar section, change your section. Okay, this is not allowed. Okay, tarik diri, tukar section tidak boleh. Okay, so di sini penting lah, maksudnya tak ada masuk you pergi daftar you pergi daftar bomba. You pergi daftar bomba, suddenly you dah masuk kat kelas, and then atau mungkin even worse, you tak pergi kelas pun. You pergi daftar sesuka hati you, and then you pergi dekat kaunter, okay, cik, saya nak tukar section, tukar kursus sebab saya sebenarnya tak minat pun bomba ni.
Saya minat pergi kat Cisco, saya minat pergi kat Sispa. Okey, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tukar section even. Contoh you masuk kursus khidmat masyarakat. Kursus khidmat masyarakat yang mana kita mungkin ada 2-3 section. You masuk ke section pertama ni, you minat khidmat masyarakat. Tapi you tak favor dengan pengajar kami yang mengajar pada section yang pertama. Okey, section yang pertama. So you kata nak tukar kepada section kedua. Tukar section juga tidak dibenarkan. So memang you kena meneruskan pengajian untuk kursus co-curricular yang you pilih tadi tu on that particular, in that particular section. Tidak dibenarkan. Okay, so ini amat penting. Kecuali kalau tarik diri tadi tu, you ada masalah akademik. Pertama, ingat ni saya nyatakan, you ada masalah akademik yang serius dan juga ada masalah kesihatan. Sebagai contoh, you pergi mendaftar palapis. You pergi mendaftar palapis yang memang dia ada memerlukan kita kata kederat ataupun tenaga, dan juga you must be fit enough, sihat enough, okay? Fit enough, health enough untuk melalui kita kata training, latihan-latihan palapis. Jadi itu pun mesti dinyatakan, disokong dengan bukti-bukti yang nyata lah daripada medical. Okey, mesti ada bukti yang nyata. So atas dua faktor ini barulah boleh tarik diri ataupun mungkin boleh tukar section. So untuk tarik diri, okey, saya suka nyatakan sekali lagi, dia dua saja, sama ada disebabkan akademik, itu pun mesti disokong oleh fakulti. Contoh you kata you pergi mendaftar Sispa tapi disebabkan ataupun you daftar mana-mana kursus KKB tapi in this particular semester you punya akademik memang teruk sangat. Jadi fakulti pun sarankan tak ambil dulu co-curriculum lah, nak habiskan subjek-subjek di fakulti dulu. Jadi mesti disokong oleh fakulti. Okey, mungkin pointer teruk sangat, jadi baru kita akan bantu. Sama juga dengan faktor kesihatan tadi. Tapi kalau you saja-saja, you kata you terdaftar, okey, you terdaftar kursus ini, you terdaftar kursus itu, okey, jadi memang tidak akan dibenarkan. Okey, sebarang permohonan dibawa dengan surat bersama dengan dokumen sokongan, perlu dihantar kepada dekan PPUK. Tidak boleh diuruskan di fakulti lah, sebab kursus-kursus PPUK ni diuruskan di PPUK sendiri. Baik. Okey. Jadual waktu. This is very important sebab selalu menjadi isu oleh pelajar. Jadi semua pelajar yang baru ini, saya minta untuk masuk saja ke kelas ataupun lihat saja jadual waktu kelas, okey, pada mana-mana subjek, mesti pastikan kalau you mendaftar co-curriculum kalau you mendaftar kursus KKB, pastikan pada hari Khamis petang mesti kosong. Tidak ada kursus lain. Okey, jadi sebagai contoh, tiba-tiba di electrical, tiba-tiba Khamis petang, pensyarah you kata, okey, saya tak boleh nak buat pagi, saya nak tukarkan jadual waktu kita ni ke petang, Khamis. You have to raise up your hand. You have to tell your lecturers, okay, sir, doctor, professor, okay, I have a class, okay, co-curriculum courses, okay, every single week, okay, setiap hari Khamis petang. Okay, you have to raise up your hand. Tak boleh you buat diam saja. You have to let them know. Okay, yang mana khusus co-curriculum berkredit KKB ini telah pun digazetkan setiap hari Khamis petang. Tidak boleh ada kursus-kursus akademik lain, okey, yang menjalankan kelas mereka pada sesi Khamis petang. Jadi pastikan kalau kamu mendaftar kursus KKB, pastikan jadual pada semester ini tidak ada kursus lain selain daripada KKB. Okey, bukan saja itu, saya suka tambah even assessment. Contoh, memang tak ada kelas pada hari Khamis, tetapi ada pensyarah dia kata, okey, saya pun sibuk, weekend memang kita tak boleh buat assessment, okey, malam pun saya pun tak boleh, saya memang tak boleh datang malam, saya nak buat kita punya test, kita punya quiz pada petang Khamis. Juga tidak dibenarkan. Okey, again, sebab biasa lecturer bila dia masuk saja SEM 1, saya tahulah sebab saya pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Mechanical. Jadi the first 2 weeks ni kita akan nyatakan, okey, tolong, okey, mark the dates, okey, kita akan buat ujian pada tarikh sekian-sekian. Tengok ujian tu bila. Okey, kalau ujian tu dilaksanakan pada Khamis petang, again you have to let your lecturers know. Okey, tak boleh sir, tak boleh doktor, tak boleh profesor, okey, sebab kelas saya jadual untuk ujian ini dia clash dengan kelas saya. Kecuali lah dia nak buat ujian tu 2-4, you punya kelas tadi pukul 4 sampai pukul 6. Sebab kalau lihat di situ, kita cuma jumpa pelajar 2 jam saja seminggu. 2 jam saja minggu. Okey, jadi kelas hari Khamis petang daripada pukul 2 sampai pukul 7. Maksudnya mungkin kelas sepak takraw dia akan mula pukul 4 sampai pukul 6 sebagai contoh.
Okey, mungkin ada kelas lain dia start daripada pukul 2.30 sampai 4.30. Jadi 2 jam within 2 sampai 7 tadi tu. Mungkin ada buat 3.30 sampai 5.30. Ada juga macam tu. So within 2 hingga 7 petang. Okey, tapi kalau sebagai contoh pensyarah you dia kata dia nak buat ujian. Okey, dan take into consideration the whole class members. Dia kata okey, because of you ada kelas koko, tapi semua pelajaran kelas saya, kelas koko dia daripada pukul 2 sampai pukul 4. Jadi saya nak buat saya punya ujian pukul 4.30 sampai pukul 6.30. Itu boleh lah. Okey, tapi kalau dia clash, okey, directly clash, again saya minta kerjasama pelajar maklumkan kepada pensyarah. Jika tidak mendapat kerjasama, dah maklumkanlah doktor, tapi tak dapat kerjasama. Okey, kalau tak dapat kerjasama, and then you maklumkan kepada kami melalui pengajar. Okey, maklumkan kepada pengajar, nanti maklumkan kepada kami akan bantu uruskan. Jadi ini amat penting. Kalau tak, nanti you akan masuk dalam grup pelajar yang tidak hadir without excuses tadi tu. Semata-mata dah tolak, first week tak masuk, dah 7%. Okey. Okey, ini antara, saya ingat clear. Kalau ada soalan mungkin kita wrap up di hujung. Kita ada antara badan uniform yang kita ada di UTHM, cuma untuk pelajar-pelajar semester 2, okey, dia tidak ada yang pertama dan juga yang kedua tu, palapis dan juga kita sebut SIS, polis lah. Okey, tidak ada. Tapi the rest tu kita ada 3 sampai 9 tu kita ada, dan yang ke-10 askar wataniah tu untuk pelajar-pelajar diploma. Pelajar-pelajar diploma ni di kampus Bagong lah, bukan di kampus induk di Parit Raja. Okey, cuma saya suka nyatakan di sini kenapa doktor nak nyatakan 10 badan uniform ni, kan? Saya pun pakai bush jacket siswa siswi correctional. Okey, saya komandan kepada Sisko. Okey, jadi sebab di sini di badan uniform ni dia ada ciri unik yang saya nyatakan di awal tadi tu. Kalau pelajar saya kata dia graded, okey, dia graduated from UTHM pointer 3.7, dia juga ditauliahkan oleh palapis, dia juga ditauliahkan oleh Jabatan Penjara Malaysia, dia ditauliahkan oleh SISPA. So dari ciri disiplin, dari ciri aspek ketahanan, dari ciri aspek leadership, kepimpinan, so dia memang been recognized, okey, oleh jabatan-jabatan tertentu, kan? Sebab di badan uniform ni dia ada kemahiran, dia ada juga uniform yang memberikan pentauliahan. Jadi dia mempunyai ciri unik yang saya sebutkan tadi tu. Dia ada juga kita kata badan uniform ni yang daripada jabatan, dan dia ada juga badan uniform daripada NGO. Contoh kita kata kita ada Bulan Sabit Merah Malaysia, Pengangkat Kelana Siswa, Pandu Puteri Siswi. Dia adalah badan uniform daripada NGO. Tapi kita tak boleh nak undermine mereka. Okey, kita kata Pengangkat Kelana Siswa, mereka adalah international organisation. Pandu Puteri Siswi Malaysia, dia adalah Pandu Puteri Siswi, dia adalah international organisation. Kan, tak boleh undermine. Semua mereka adalah diri sama tinggi, duduk sama rendah sebenarnya. Kalau pergi ke mana-mana sekalipun, memang dia mempunyai ciri unik tadi tu. Jadi saya sarankan pergi ke kursus-kursus badan uniform ni, penuhkan kursus-kursus badan uniform ini dulu, baru pergi ke kursus-kursus lain. Itu amat saya sarankan. Okey. Ini antara gambaran lah, gambar-gambar badan uniform yang kita ada. Tapi bukan ini saja. Kalau pergi kepada website PPUK tu ada banyak lah. Cuma di sini, kami di sini amat sarankan untuk masuk ke kursus-kursus badan uniform ini, palapis dan juga SUKSIS. Untuk SEM 2 kita tak ada, sebab palapis dan SUKSIS pengambilan pada setiap semester 1 sahaja. Okay. Alright, ini SISPA. Ini pasukan bomba bantuan institusi. Kita yang pertama pasukan bomba bantuan institusi ni, kita yang pertama di UTHM ni yang menawarkan bomba. Okay, berbanding UC awam yang lain. Okey, kita ada siswa-siswi correctional Jabatan Penjara Malaysia. Saya sendiri adalah komandan kepada siswa-siswi correctional Sisko. Kemudian kita ada relasi juga kita yang pertama di UC Awam Malaysia. Kita ada relasi. Okey, ini Bulan Sabit Merah Malaysia. Ada Pengangkat Kelana Siswa. Kita ada Pandu Puteri Siswi. Okey, dan wataniah tidak ada kita nyatakan di sini. Okey, itu adalah kursus badan uniform. Kemudian selain daripada itu, untuk KKB, ini juga antara kita nyatakan antara ruang dan fasiliti yang kita ada di PPUK. Kita ada yang pertama, kalau kita lihat, kita ada auditorium, galeri ilmu, kita golf driving range. GDR ni kita laksanakan kursus golf dan juga memanah pun kita buat di sini. Kemudian kita ada pentas terbuka. Di belakang pentas terbuka tu, bila you all turn up physically to the main campus, ini di main campus bukan di Pagoh, ini di main campus. Okey, di belakang pentas terbuka tu kita ada studio tari, ada studio muzik, dan juga kita ada store peralatan. Ini semua berdekatan.
Okey, ruang dan fasiliti PPUK ni semuanya berdekatan. Jadi setiap hari Khamis petang tu memang penuh lah pelajar-pelajar menjalankan kursus co-curriculum. Kita ada pancaragam, kita ada rugby berhadapan dengan ni, kita ada rugby berdekatan tu, kita ada gelanggang badminton, di belakang tu kita ada gelanggang sepak takraw di bawah pengurusan pusat sukan universiti. Cuma secara umum ini fasiliti ruang yang duduk di bawah PPUK. Nanti kalau pelajar duduk muzik moden, contoh muzik warisan asli pun kita ada, duduk di studio muzik. Teater, tari, seni tari tradisi, apa lagi choir, akan duduk laksanakan kelas di studio tari. Okay, jadi boleh start imagine lah. So saya bukan apa di sini memberi gambaran yang mana bila pelajar masuk ke UTHM bukan semata-mata duduk balik di ruang kuliah. Dia juga boleh kembangkan bakat you. Kembangkan bakat yang kemahiran yang you ada, okay, di bidang-bidang yang you minat. Okay, bukan semata-mata you belajar sahaja mekanikal sahaja, okay, yang you just do not know whatever basically happen, okay, di fakulti, yang berlaku di universiti, di fakulti, di kolej-kolej kediaman. So kita tawarkan ini yang kita tawarkan di PPUK. Baik, ini antara rangkuman lah berita-berita program yang kita laksanakan. Okay, kita ada kita panggil signature program kita ada Citra Co-Curriculum. Nanti bila kita laksanakan pada tahun ini, saya memang welcome, okay, semua pelajar yang baru untuk terlibat sama. Kita banyak kita kata yang bergraduan daripada Citra Co-Curriculum ini yang telah jadi CEO syarikat pun ada, yang telah menjadi pelajar MPP, kepimpinan universiti pun ada. Okey, sebabkan pengalaman yang dia dapat daripada pelaksanaan program-program di bawah KKB. Kemudian kita juga bawa pelajar mobility. Ini gambar pelajar mobility ke Thailand, ke Indonesia pun kita ada. Ini pada tahun 2020 kita sebelum just before pandemic kita bawa pelajar kita ke Thailand. Okey, ini antara berita-berita yang kita diarus perdana lah di bawah PPUK, di bawah KKB tu kita banyaklah laksanakan. Bila kita laksanakan program bersama dengan masyarakat, kemudian kita minta untuk pelajar juga dia read up dia punya berita dan cuba dapatkan pengalaman menerbitkan berita program mereka di dada-dada akhbar. Okey, ini juga pengalaman yang baik sebenarnya kepada pelajar, okey, untuk develop you punya communication. Okey. Kemudian seperti saya sebutkan tadi, dia ada beberapa platform lah untuk mengikuti, melayari apa yang kita laksanakan di PPUK. Boleh lihat di situ. Cuma tadi saya minta the main platform untuk you get to know PPUK, what basically we are doing adalah di website kami tadi lah. Kalau lihat di situ kita ada ppuk.uthn.edu.my tu. Saya sekali lagi minta untuk pelajar yang baru ini untuk cuba cambahkan sedikit pemikiran, untuk berikan perhatian. Bukanlah pelajar-pelajar UTHM ini pelajar yang fokus kepada akademik sahaja, tapi di luar bilik darjah pun fokus kepada pembangunan insaniah pelajar. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Profesor Madya Dr. Muhammad Hay bin Muhammad Noor, di atas kesudian menyampaikan perkongsian yang cukup berguna buat para pelajar untuk mengetahui berkenaan dengan co-curriculum di UTHM. Jadi, hadirin sekalian, sebelum kita bergerak ke sesi soal jawab, kita akan saksikan satu tayangan video yang disediakan oleh PPUK. Demi kejayaan, terdidik
Saya dengan ini merasmikan pra-pelancaran FISCO 2017 di Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo, Jepun. Sekian sahaja tadi tayangan video yang disediakan oleh pihak PPUK. Okey, baiklah para pelajar semua, kita akan bergerak ke sesi soal jawab. Okey, nampaknya kita ada beberapa soalan daripada pelajar. Jadi saya akan bacakan soalan yang pertama. Okey, soalan pertama yang berbunyi begini. Apakah peranan PPUK selain mengurus kursus pengajian umum dan KKB? Mungkin kita boleh mempersilakan Dr. Harliana untuk menjawab soalan berikut. Okey, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator. Baik, peranan PPUK seperti mana yang telah saya kongsikan dengan semua pelajar selain daripada menguruskan kursus-kursus pengajian umum dan juga co-curriculum, ada peringkat U1, U2, U3 dan juga U4. PPUK sebenarnya mempunyai program di peringkat pasca siswazah untuk makluman semua pelajar lah. Mungkin selepas ini pelajar yang berminat untuk menyambung pengajian di peringkat pasca siswazah, maka kita ada juga menawarkan program sarjana falsafah dan doktor falsafah di peringkat pasca siswazah. Dan kursus ini, program ini memfokuskan kepada kod NEC 0200 kemanusiaan dan juga kod NEC 0300 sains sosial. Jadi mungkin selepas ni kalau para pelajar yang telah bergraduan daripada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dan berhasrat untuk menyambung pengajian di peringkat pasca siswazah, maka bolehlah bertemu dengan urusetia siswazah di PPUK untuk urusan pendaftaran dan seterusnya. Itu untuk makluman semualah, selain daripada kami memfokuskan kepada program-program khidmat masyarakat di peringkat universiti. Okey. Terima kasih. Okey, baik, kita akan bergerak ke soalan yang kedua. Okey, soalannya berbunyi, untuk subjek co-curriculum berkredit ini, student wajib ambil berapa sekurang-kurangnya untuk bergraduasi? Okey, saya menjemput Dr. Hay untuk merungkaikan jawapan bagi persoalan tersebut. Okey, terima kasih. Seperti yang saya sebut dalam pembatangan saya, untuk bergraduan sekurang-kurangnya 2 kredit. Sekurang-kurangnya 2 kredit. Okey, jadi sebagai contoh, kalau pelajar kecurangan kredit dapat 1 kecurangan kredit, maksudnya perlu selesaikan another 1 kredit lah. Okey, cuma bila kecurangan kredit tak boleh ambil kursus yang sama. Kecurangan kredit you ambil bola sepak and then you pergi daftar lagi bola sepak. Tak boleh. Jadi saya ulang sekali lagi, sekurang-kurangnya 2 kredit. 2 kredit saja untuk bergraduan. Tapi kalau contoh you mendaftar barang uniform, dia akan lebih daripada 2 kredit lah. Palapi 6 kredit, suksi 6 kredit, sispa 4 kredit dan seterusnya. Okey. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Hay. Okey, untuk soalan seterusnya. Kalau SEM ni tak sempat ambil subjek Koko, boleh ke nak ambil SEM akan datang? Mungkin soalan juga diajukan kepada Dr. Hay. Okey, persilakan. Ya, boleh. Jadi 2 kredit itu adalah sepanjang pengajian. Cuma kalau mungkin di fakulti, dia dah ada you punya, kita kata package
kan, yang mana fakulti dia sarankan mungkin FKMP SEM pertama, SEM ketiga sebagai contoh. Tapi kalau you nak ambil SEM 1 dan SEM 2 pun boleh, tapi yang penting sepanjang pengajian. Cuma saya suka sarankan jangan meletakkan diri you dalam masalah. Contoh you nak buat nak menyelesaikan kredit co-curriculum ni di SEM-SEM akhir. Kita bukan tak boleh, boleh sebenarnya, tapi mungkin di SEM-SEM akhir mungkin pelajar daripada fakulti kejuruteraan dah sibuk dengan dia punya PSM, kan, projek sarjana muda. Jadi amat-amat digalakkan untuk menyelesaikan kursus co-curriculum berkredit seawal tahun pengajian pertama ataupun yang kedua. Kalau dapat satu tahun pertama selesai dua-dua kredit pun dah cantik dah, okey. Tapi sepanjang pengajian boleh, tak dapat daftar SEM ni, daftar SEM hadapan, memang boleh, tak ada masalah. Sepanjang pengajian 2 kredit saja, tapi digalakkan selesaikan kesemua kredit dalam tempoh tahun pertama ataupun tahun kedua. Okey, baik. Terima kasih Dr. He. Untuk soalan seterusnya pula, boleh ke kalau kita pelajar baru join Palapis atau Suksis pada sesi Oktober SEM depan? Okey, sama juga kita tujukan soalan ini kepada Dr. He. Okey, ni ramai nak join Palapis dengan Suksis Alright, macam saya sebut tadi, memang tidak ada pendaftaran untuk SEM 2 kan. Jadi mungkin ada pelajar yang eager dan memang mungkin ada model daripada keluarga dan sebagainya, mungkin nak menjadi minat dengan Palapis. Memang pendaftaran, saya suka ingatkan, pendaftaran sekali lagi mesti secara dalam talian. Okey, memang boleh dibuka pada semester hadapan untuk Palapis. Cuma dia sedikit, dia macam break kita punya package lah yang kita tawarkan. Saya sarankan, dia bukan apa, kalau you mendaftar khusus tahun ni, SEM ni you daftar bola sepak and then you nak daftar Palapis 1 SEM hadapan, boleh juga sebenarnya. Tapi nanti Palapis 2 you kena bayar additional RM100 untuk kredit Palapis yang kedua tu. Jadi mungkin pelajar seperti ini saya sarankan mungkin you tak perlu ambil dulu kursus co-curriculum berkredit pada SEM ini, you daftar SEM hadapan. Cuma dia ada risiko lah macam saya kata tadi. Sebab apa? Ingat, dia back to square one, yang mana mendaftar kursus co-curriculum berkredit dia mesti dalam talian. Saya ingat sekali lagi, daftar Suksis Palapis jangan pergi dekat kabin mereka. Tidak dibenarkan. Tak kisahlah siapa yang menguruskan Palapis, tidak dibenarkan. Semua kursus Palapis, Suksis, SISPA, all di co-curriculum berkredit mesti mendaftar secara dalam talian. Jadi nak daftar SEM hadapan boleh, tapi mesti daftar dalam talian. Ingat tu. Jangan awak pergi suka-suka dekat kabin and then you pergi daftar secara manual, tak boleh. Okay, jadi ada agak berisiko sedikit. Biasanya kita kata pelajar SEM 1 nanti baru mendaftar, tapi bukan tak boleh lah, definitely. Jadi cuma saya sarankan kalau nak mendaftar Palapis, pastikan SEM hadapan buka saja pendaftaran dalam talian, pergi daftar cepat-cepat Palapis. Sebab you tak daftar khusus co-curriculum berkredit yang lain ni, you maksudnya not even single kredit co-curriculum ni yang you dah daftar. Maksudnya you tak habis SEM 1, tak habis lagi co-curriculum kredit yang pertama. Jadi kredit Palapis pertama baru nak ambil co-curriculum kredit yang pertama. Okey, boleh sebenarnya, tapi ingat sekali lagi mesti dalam talian. Bila you SEM hadapan, you pelajar kanan. Kena ingat, you pelajar kanan. Sekarang ni you pelajar baru, you daftar awal. Tapi untuk SEM hadapan, you dah pelajar kanan, you akan daftar dalam tempoh you masa you bercuti tu nanti. Jadi kena ingat, nak daftar Palapis mesti dalam talian. Jangan sekali-kali pergi dekat kabin Palapis, pergi dekat kabin Suksis, cakap nak daftar, ambil nama. Kalau mereka ambil nama, mereka juga salah. Kita tidak akan proses. Okey, kalau berminat betul-betul boleh untuk SEM hadapan, tapi sekali lagi dalam talian. Okey, sedikit berisiko, tapi kalau you dah betul-betul minat, pastikan you daftar dulu dalam talian. Tapi Palapis dan juga Suksis dia ada saringan-saringan dan juga sesi temu buas, saringan tapisan keselamatan dan sebagainya. Not necessarily you daftar dalam talian, nama ada kat situ will be accepted. Not necessarily, dia ada proses-proses saringan lah. Okey, jadi mungkin boleh pergi ke kabin Palapis, dah tengok saja physically macam mana, beli sampai waktu pendaftaran, daftar dalam talian, baru akan disaring oleh mereka. Okey, baik. Terima kasih. Untuk soalan seterusnya yang ditanya oleh pelajar, berapakah total jumlah kredit yang boleh ditransfer untuk subjek umum? Okay, saya mempersilakan Dr. Harliana untuk merungkaikan persoalan. Okey, baik. Terima kasih, moderator. Baik, jumlah kredit yang boleh ditransfer oleh subjek pengajian umum depend kepada permohonan yang dikemukakan oleh pelajar sebenarnya.
Okey, pelajar boleh kemukakan permohonan transfer kredit melalui pihak fakulti dan pihak kita akan meneliti permohonan yang dikemukakan dan sekiranya telah memenuhi syarat-syarat yang telah kita tetapkan, sebagai contohnya dari segi keputusan sekurang-kurangnya mendapat B ke atas, dan juga dari segi persamaan kredit di antara kursus pengajian umum yang telah diambil di peringkat diploma dan juga dengan kursus yang ditawarkan di peringkat PPUK, di peringkat sarjana muda. Sebagai contohnya, sekiranya 3 kredit di peringkat diploma dan 3 kredit di peringkat sarjana muda, maka itu boleh dipertimbangkan untuk mendapat transfer kredit. Bagaimanapun kita juga meneliti kandungan kursus berkenaan. Persamaannya tidak boleh kurang daripada 80% persamaan. Itu untuk makluman semua pelajar lah. Itu syarat secara umum. Okay, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Dr. Haliana. Okey, kita bergerak kepada soalan seterusnya. Okey, kiranya untuk kursus kokurikulum berkredit ini, pelajar baharu kena pilih badan beruniform ke? Okey, saya jemput Dr. K untuk jawab soalan ni. Tidak. Bukan kena pilih badan uniform lah. Badan uniform adalah salah satu daripada trust co-curriculum. Jadi kalau pelajar nak mendaftar kursus di bawah teater, di bawah trust sukan dan kebudayaan, kita banyak trust. Mungkin kita ada 4 ketua jabatan. Di bawah saya ada 4 ketua jabatan yang menguruskan ke semua. Kita ada 10 trust co-curriculum. Badan uniform ni satu trust je, trust kesukarelawanan. Okay? Cuma saya nyatakan tadi, jangan salah faham. Okay? Don't get me wrong. Yang mana you all, saya galakkan untuk mendaftar kursus badan uniform. Tapi kalau you tak minat, you nak minat kepada teater, minat kepada tari, boleh, tak ada masalah. Okay? Tidak ada paksaan. Okay? Pilih yang you minat, tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih Dr. He. Okay, untuk soalan seterusnya, macam mana nak tahu kod subjek untuk setiap co-curriculum? Ada cari di website PPUK tapi tak jumpa. Okey. Okey, saya minta untuk belajar bertenang lah. Mungkin baru first screening tak jumpa tu kan. So belajar bertenang dulu. Memang maklumat tu ada kita kepilkan. Okey. Sebab tu saya kata minta pergi layari website PPUK, and then di bawah jabatan co-curriculum you klik, and then you akan dibawa ke satu website khas untuk co-curriculum. Kita ada satu website khas sebenarnya. Okey, di situ di bawah buku panduan kita ada. Klik situ yang downloadable documents. Okay, kita ada bawah kita kata buku panduan. Di situ ada banyak, kesemua 100 sebenarnya 144 kursus tu semua kita ada nyatakan di situ beserta dengan kod kursus. Okay, jadi baguslah pelajar mungkin dah start review. Tak apa, website di situ memang ada, kita nyatakan kesemua kursus yang kita tawarkan. Okay, tak ada isu. Okey, baik. Terima kasih Dr. He. Okey. Jutaan terima kasih kepada panel jemputan di atas kesudian dalam merungkaikan setiap persoalan yang telah diajukan oleh para pelajar sebentar tadi. Jadi, kepada para pelajar, jika terdapat sebarang persoalan maupun permasalahan, anda boleh mengikuti sendiri laman sosial media PPUK iaitu Facebook Co-Curriculum PPUK UTHM dan juga Instagram ppuk.uthm. Dengan terjawabnya soalan terakhir dari pelajar itu, maka berakhirlah slide kita pada hari ini. Diharapkan kepada para pelajar juga dapat menggunakan segala informasi yang telah dikongsikan sebentar tadi untuk kegunaan dan panduan seharian sebagai pelajar HM. Tetapi sebelum itu, diingatkan kepada para pelajar untuk scan QR code kehadiran yang bakal dipaparkan pada akhir slide ini. Dan sejurus saja tamat slide ini, diminta kepada para pelajar untuk menggunakan link baru yang akan diberikan oleh fasilitator bertugas. Jangan lupa juga untuk kongsikan pengalaman anda menyertai MHS dengan tag kami di laman rasmi Instagram @MHSUTHM dan seterusnya. Jangan lupa juga untuk meletakkan caption #MHSUTHM, #KamiHussein dan juga #UTHM 30 years. Jadi, setakat itu saja untuk slot PPUK pada pagi ini. Sekian saja daripada saya, Muhammad Aikal, selaku moderator anda pada hari ini. Saya akhiri dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.